Soalan yang pertama dari berhubungan kartel. Perkataan kartel ini tadi ya, yang saya gunakan itu begitu subjektif ya. Kita tengok daripada angle mana. Apa yang saya tujukan tadi ialah semalam ialah ada satu kelompok kecil ya, kelompok kecil dalam pasukan ini yang terdiri daripada pegawai-pegawai di bawah yang telah saya kesan ya, telah saya dapat maklumat ini. Saya hebahkan perkara ini sebab ia berpotensi menjadi kanser. Ya. Saya tak boleh berdiam diri perkara ni. Niat saya tu untuk stop perkara ni ya, supaya semua anak buah saya tahu bahawa perbuatan sedemikian, budaya berpasukan kecil mewujudkan satu kluster ataupun koloni sesama sendiri dengan cita-cita untuk satu hari besok menguasai ya jawatan-jawatan pucuk ni tertinggi PDRM ni, dan masa itulah mereka dapat berbuat apa saja yang mereka hendak ya, mengikut kehendak macam itu, adalah satu yang amat jijik, bahaya. Itu maksud saya. Ya, bukannya, dan ada yang mengatakan kenapa tak buat polis report, tak boleh. Dia belum sampai ke situ. Saya kena dedahkan. Ya, dan saya berani dedahkan sebab saya ada bukti-buktinya. Ya, untuk cubaan itu tadi. Ya. Jadi kalau kita nak kita perapkan cerita ni, saya takut satu hari besok dia jadi lebih berani lagi. So, lebih baik saya dedahkan. Sedarkan mereka. Jangan buat kerja macam ini. Ya. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Dan saya sebagai ketua polis negara, saya tidak ada koloni-koloni saya. Ya. Ini orang IGP, orang Tan Sri Ahmed. Ini orang timbalan IGP. Ini orang pengarah ni. Saya tak mau wujud benda-benda perkara-perkara macam tu ya. Keadaan macam tu dalam pasukan. Tak boleh. Hancur pasukan ni. Ya, nanti berpecah. Dia mesti ada satu misi tu, semua menuju ke arah itu. Dah ada dah. Akta polis tu. Lepas tu dengan pelbagai-bagai perintah tetap ketua polis negara yang telah pun diapakan sejak daripada tahun 57 dulu, kita merdeka dulu, pelbagai-bagai perintah tetap ketua polis negara bagi mengawal tata cara prosedur-prosedur, menetapkan prosedur-prosedur kerja ni tadi. Kita junjung yang itu ya. Bukan kita punya selera sendiri. Satu hari besok kita akan naik pangkat, saya akan duduk di atas, ini semua kawan-kawan saya. Kita boleh memerintah negara ini. Itulah mentaliti yang ada pada grup ni tadi, yang saya cakap ni tadi. Dan ada cubaan daripada luar pula ya, daripada kumpulan-kumpulan orang yang memang pun rekod tak baik pun. Ya. Yang memang pada saya memang cuba untuk nak mengeruhkan lagi keadaan ya. Yang saya kata semalam cuba nak menjatuhkan saya. Memang betul ada. Tapi pada saya tidaklah sampai saya nak buat report. Kalau orang macam ni saya piuh je telinga dia ya. Tetapi saya rasa memang baik untuk saya hebahkan supaya 129,000 ke 130,000 warga polis ni tahu bahawa perbuatan sedemikian adalah tidak baik. Bagi mereka sedar semua. Itu cerita dia. Daripada mana aja? Saya tinggi suara ni bukan marah tak? Daripada mana? TV3. So itu cerita dia sebenar ya. Dan saya tak akan benarkan selagi saya sebagai ketua negara ni PDRM ni digunakan oleh mana-mana pihak pun di luar ataupun di dalam ya, untuk masukkan dalam satu acuan mengikut kehendak mereka. Akta polis tu yang paling sekali yang mesti kita junjung ya. So tak boleh elemen-elemen underground ke mana ke cuba nak mempengaruhi apa yang berjalan dalam pasukan ini. Amat bahaya. Akibatnya tadi rakyat akan jadi mangsa. Ya. So saya buka ni semua seterus-terusnya supaya PDRM ni hak rakyat. Ya, bukan hak individu. Bukan hak saya ataupun pengganti-pengganti saya. Bukan hak Datuk Ayub ke, bukan. Hak rakyat. Negara yang punya. So janganlah dijadikan pasukan ni yang personal punya. Tidak. Ya, saya tak benarkan. Tapi sampai bila nak pergi Selangor tu tadi? Mana? Sampai bila nak pergi? Bila saya dah kejutkan ni tak berani lah dia. Ya, tak berani dia. Perkara ni saya dah tahu dah. Tahun lepas pun saya tahu dah. Saya check that thing. Lepas tu adalah bunyi sikit-sikit. Ya. Saya check that thing. But saya punya
pegawai-pegawai yang lain ya tahu mengenai wujudnya yang saya katakan kartel ni tadi ya. So saya haraplah dia akan dismantle dan balik ke pangkal jalan. Lupakanlah mimpi-mimpi yang kotor ni tadi ya. Mimpi-mimpi yang tidak jujur ni tadi ya. So itulah, puas tak hati dengan jawapan saya? Sorry. Adalah 2-3 orang. Ya, dia punya bawah tu lagi. Yang atas ni. Dia cuba berjumpa sesama dia, berbincang perkara-perkara ni ya. Dan perkara tu sampai ya di kalangan yang dia approach ni tadi tak suka pun cara macam tu menyampaikan ke atas. Ya. So yang ini yang saya katakan dengan cara saya mendedahkan itu tu nip dan ini debat ya. Dan saya tak gentar. Ya, saya bukan penakut ya. Saya dah buktikan bahawa saya bukan seorang penakut ya. Kalau saya penakut tak payahlah saya jadi IGP. Ya. Lebih baik saya tanam terung ke balik kampung. Saya jadi seorang petani ya. So kalau saya dah diberikan tanggungjawab sebagai IGP tu saya kena berani ya. Tak boleh takut-takut. Okey. MP tu ada berapa ramai MP dah buat aduan siasatan yang dah patutnya perkara-perkara macam ni you all lah keep tab. Patut media kan dia ada rekod dia sendiri. Betul tak? Okay. Media ada dia tiap-tiap hari media lah katakan. Ya, dia tiap-tiap hari dia pantau kes ni, kes tu, kes ni. Patutnya you all ada statistik siap tak? Lepas tu you boleh corner saya. Mengikut pemantauan media, tahun ini ada 127 kes. Apa tindakan pilihan? You kena kat saya macam tu. You tanya saya balik. Saya nak kena tanya pengarah saya balik ya. Balik pada Tanjung tadi nanti tadi ada mention ada bukti cubaan. Cubaan tu termasuk cubaan ancaman ke, sabotaj ke macam mana? Yang saya kata cubaan ni tadi ialah dia meneruskan ya usaha untuk nak mengumpul lebih ramai lagi lah pegawai ni, rakan-rakan ni tadi ni, dengan harapan supaya kumpulan ni jadi lebih besar dan satu hari dia akan dominasi PJRN. Ni cerita katil tadi ya, tak habis-habis lagi. Itulah dia ya. So ancaman pada dia memang adalah maklumat mengatakan mereka berusaha untuk dapatkan bantuan untuk nak memaksa saya keluar ya, berhenti awal. Tak payahlah paksa saya keluar. Saya ni seorang yang berpegang pada realiti lah. Ya. Kalau dah cukup kontrak tu dibagi 2 tahun, 2 tahun saya keluar lah. Ya, takkanlah saya nak apa ni, nak menongkak arus, nak apa ni. Kita kena terima hakikat tu bahawa orang patah tumbuh hilang berganti. Kalau kita tidak yakin dengan orang barisan pelapis kita ya, maknanya kita tak berguna lah sebagai seorang ketua. So kita patut usahakan daripada awal untuk nak mewujudkan barisan pelapis yang benar-benar berkualiti. So selepas kita wujudkan, lepas tu kita nak minta sambung, nak minta itu, seolah-olahnya kalau kita tak ada kan runtuh lah. Itu karut lah tu. Orang macam tu dia ada masalah tu. Kalau dia nak duduk jadi apa ni. Tak ada, saya tak ada ya. Saya sentiasa bersangka baik ya. Saya yakin dengan barisan pegawai muda ni tadi. Bukan keadaan parah dalam polis ni ya, yang mana yang korup ni kita ambil tindakan, tapi yang bagus tetap ramai yang bagus ni. So saya polish diorang ni, so diorang ni yang akan ambil alih selepas ni tadi ya. Ya, ada lagi soalan? Baik. So aktif ya di Johor ya. You all beruntung saya tengok kekap dalam media, saya nampak laporan-laporan daripada Johor punya apa ni. So hopefully IPK ya, pucuk pimpinan polis Johor ni sentiasalah. The more you report about crime and the more you report about the success scored by polis ni tadi, baik dia menyedarkan orang ramai. Saya appreciate tu. Saya appreciate. Satu lagi. Boleh. Saya ada cakap kumpulan kartel tu sedang mendapatkan bantuan untuk cuba usir Tan Sri. Bantuan tu daripada dalaman sendiri ke dari luar, politician ke? Adalah. Politician Tan Sri. Membunuh soalan tu ya.
But don't worry lah, ya. Don't worry. I'm on top of that, ya. I'm on top of that dan saya telah bersedia, ya. Saya telah bersedia untuk ambil tindakan dan nampaknya dah neutralize lah, ya. Dah neutralize. So itu saya katakan tadi perlu saya dedahkan supaya tidak wujud lagi perbuatan-perbuatan sebeginilah, ya. Nak cuba nak kata Little Napoleon ke, nak katakan kartel ke, very subjektif lah perkataan tu. Tapi media lebih cenderung untuk gunakan perkataan kartel, ya. Sedap nama kan, rak kartel apa ni kan. Lagi apa kartel lagi? Kartel daging. Kartel daging. Kartel daging misalnya, ya. So nampak bahawa polis sendiri amat serius membantu dalam menangani isu kartel daging ni sebab dia telah menggusarkan orang ramai, ya. Pengguna-pengguna Islam ni tadi rasa takut, ya, sama ada ditembakkan benda yang tidak halal. So ini menjadi tanggungjawab PDRM. Apabila orang ramai gempar, takut, bimbang, cemas, PDRM akan masuk bantu dengan kementerian yang berkaitan. Dan kita lihat daripada sudut lain pula, ya. Halal haram tu lain menentukan, tapi kesan itu PDRM yang akan ambil. So that's why pihak Jabatan Siasatan Jenayah CID, ya, kita cuba mengenal pasti siapa lagi yang telah terlibat ni. Semalam saya dedahkan ada 7 atau 8 individu yang sudah dikenal pasti yang terlibat dalam perbuatan ni tadi. Kegiatan menyalahgunakan, memalsukan ini, ya. So memalsukan sijil halal ni tadi. So itulah peranan PDRM, ya. Kita nak mengembalikan keyakinan orang ramai. So pihak Jabatan Siasatan Jenayah sendiri ambil iktibar untuk siasat. Okey. Sama. You nak makan belum? Ada kafe sini, Datuk Ayub belanja rumah dia. Sebut nama dia, pergi sang. Ya, selalu belanja. Harap you all terus pergi kerjasama, ya. Boleh, saya faham ada yang nak ambil angle macam ni, ada yang nak ambil angle macam ni, saya faham. Saya tak pernah marah pun. Hanya saya kadang-kadang saya minta lah, call balik wartawan tu bagi tahu dengan dia, tak betul angle dia tu, macam tu je. Tak adalah saya nak hantar CID pergi ketuk rumah dia, tidak. So be responsible lah, ya, sama-sama peranan media mainkan peranan yang penuh tanggungjawab, ya. Okay. Sekali lagi berhubung dengan kartel tadi, saya ingin meyakinkan orang ramai bahawa saya berada di atas, ya. Berada di atas, tidak ada apa-apa yang saya takut ataupun ancaman yang begitu real. Memang ada sebelum ni disebut-sebut, tetapi I'm still under bawah kawalan saya lah, ya. InsyaAllah tak ada apa-apa. Dan saya mendapat sokongan daripada pegawai di bawah saya, ya. Tetap majoritinya lah, ya. 99.9% lah, ya, yang akan ikut tak setia mendukung wawasan saya tu. InsyaAllah tak ada apa yang ditakutkan. Saya perlu dedahkan supaya jangan ada lagi di masa akan datang perbuatan-perbuatan tak bertanggungjawab macam inilah, ya. Sedarkan diri mereka, sedarkan diri mereka bahawa pasukan ini bukan sesiapa yang punya, but it belongs to the country. Jangan jadikan personalized item dia. Alright, terima kasih. Ya, sama.